Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel Syed Judin Sembang. Hari ini kita akan belajar subjek pendidikan jasmani tahun 3, topik Jimnas Gemilang, subtopik Imbangan Teguh. Dalam topik ini, murid-murid akan belajar kemahiran imbangan dengan membuat pergerakan dan senaman yang sesuai dengan aktiviti imbangan. Imbangan ialah mengawal posisi badan dengan tapak sokongan. Murid-murid perlu mengawal badan daripada menyentuh permukaan hanya dengan menggunakan tapak sokongan. Apa itu tapak sokongan? Tapak sokongan adalah anggota badan yang digunakan untuk menyentuh permukaan untuk mengimbangkan badan. Jadi, untuk lebih faham, jom kita tengok contoh-contoh senaman imbangan yang ada. Imbangan yang pertama adalah imbangan dekam. Cuba tengok gambar di atas. Imbangan dekam, gaya imbangan dekam ni memerlukan tapak sokongan tangan, yang mana tangan diletakkan di tepi kaki dan tangan akan menahan beban badan kita. Jadi dengan gaya ini, tangan adalah tapak sokongan. Jadi kaki, kepala, lutut dan anggota badan lain tidak boleh menyentuh permukaan. Kalau kita tengok gaya permukaan ini adalah seperti gaya kura-kura ataupun seperti gaya katak. Jadi, imbangan ini sebenarnya menguji kekuatan tangan kita sebagai tapak sokongan. Imbangan yang kedua adalah imbangan V berkembar. Cuba tengok gambar di atas. Imbangan V ini memerlukan dua orang untuk membuat senaman ini. Kalau kita tengok pada gambar, bentuk yang dibuat adalah seakan-akan bentuk V. Sebab itu dia dipanggil imbangan V. Apakah tapak sokongan? Tapak sokongan dalam imbangan ini adalah punggung. Sebab punggung adalah anggota badan yang menyentuh permukaan. Tangan dan kaki murid dan pasangan perlu bersentuhan untuk menjadikan imbangan ini lebih stabil. Seterusnya adalah imbangan skala. Kalau kita lihat pada gambar di atas, tapak sokongan pada imbangan ini hanya adalah sebelah kaki sahaja. Sebelah kaki akan diangkat ke belakang dan tangan murid ataupun pasangan perlu bersentuhan ataupun pegang bersama-sama. Ini adalah untuk menjadikan murid dan pasangan ini stabil. Imbangan skala ini adalah imbangan yang sama bentuk dilakukan oleh kedua-dua pasangan. Seterusnya ialah imbangan bertingkat. Kalau kita tengok pada gambar, kita tahu kenapa dia panggil imbangan bertingkat. Sebab satu pasangan lagi berada di atas kaki pasangan yang seorang lagi. Jadi, tapak sokongan hanyalah seorang sahaja, iaitu yang menggunakan kaki di bawah permukaan. Seorang lagi membentuk satu tingkat dengan memijak kaki, peha ataupun lutut kawan lagi. Dan tangan mereka bersentuhan untuk menjadikan imbangan ini stabil. Seterusnya, imbangan dinamik. Kalau kita tengok pada gambar ini, imbangan dinamik ini ialah imbangan yang memerlukan pergerakan. Gaya imbangan ini adalah seperti gaya bayi sedang merangkak. Tapi, kalau kita tengok pada tangan dan kaki, hanya tapak tangan dan kaki sahaja yang menyentuh permukaan. Lutut dan siku tidak menyentuh permukaan. Jadi, murid perlu bergerak seperti merangkak tanpa menggunakan lutut dan siku untuk menyentuh permukaan. Kereta sorong. Kereta sorong kalau kita tengok pada gambar ini memerlukan dua orang. Dia itu seperti gaya orang sedang membawa kereta sorong. Jadi seorang kawan akan pegang kaki kita dan seorang lagi akan menggunakan tangan sebagai tapak sokongan di bawah. Kawan di belakang akan menolak kawan yang di bawah dan kawan di bawah akan bergerak menggunakan tapak tangan. Jadi imbangan ini dinamakan kereta sorong kerana seakan-akan gaya menolak kereta. Dan dia dinamakan imbangan dinamik sebab imbangan ini akan bergerak. Seterusnya adalah imbangan songsang. Imbangan songsang ini adalah imbangan yang memerlukan seorang untuk memegang kaki kita. Kedudukan kita ialah tangan di bawah, kaki di atas. Jadi dengan cara ini, seseorang perlu memegang kaki kita untuk memastikan kita stabil. Dan tapak sokongan kita adalah tangan kita. Kepala, kaki dan anggota lain tidak boleh menyentuh permukaan. Tangan akan menahan beban badan kita dan menjadi tapak sokongan. Itulah contoh-contoh imbangan yang ada. Kalau kita tengok, boleh tak kita buat imbangan-imbangan ni? Senang kan? Mesti boleh. Tapi, satu perkara lagi yang kita kena tahu sebelum kita buat imbangan, iaitu keselamatan.
Apa keselamatan yang kita kena tahu sebelum kita buat imbangan? Pertama, pastikan ada orang dewasa yang memantau ataupun melihat aktiviti senaman kita. Contohnya kalau di sekolah, mesti ada guru yang melihat anda bersenam. Mesti ada cikgu yang tengok anda buat senaman, buat imbangan. Kalau tak ada cikgu, jangan buat. Kalau anda jatuh dan sebagainya, anda cedera tapi cikgu tak tahu, adalah sangat bahaya. Kalau anda cuba buat di rumah, pastikan ibu bapa tengok apa yang anda buat. Sekiranya anda cedera, ibu bapa boleh membantu. Tapi kalau tak ada orang dewasa dan anda cedera, tak ada siapa boleh membantu. Kedua, pastikan permukaan anda adalah permukaan yang lembut dan sesuai. Kalau kita buat di sekolah, kita ada tilam khas yang nipis untuk membuat aktiviti-aktiviti imbangan. Kalau anda terjatuh dan sebagainya, anda tidak akan sakit, tidak akan kena lantai, tidak akan kena pada simen. Tapi permukaan itu tidak boleh terlalu lembut sebab dia akan mengganggu kestabilan anda. Tapi kalau di rumah, carilah permukaan yang sesuai. Ketiga, jangan buat ataupun lakukan senaman kalau anda sakit dan tidak boleh. Sebagai contoh, anda sakit tangan ataupun sakit kaki, jangan paksa untuk cuba sebab dia akan menyebabkan anda semakin sakit. Ataupun anda telah cuba untuk membuat imbangan dekam tetapi badan anda tidak larat, tidak tahan. Jangan cuba buat yang terlalu lama sebab dia akan menyebabkan anda sakit. Buat sekadar yang anda mampu sahaja. Dan keselamatan yang keempat adalah pastikan anda membuat di ruang yang luas dan selamat. Tidak ada anggota-anggota tajam atau berbahaya. Kalau di sekolah, kita akan buat di padang ataupun di dewan. Sebab kawasan ini lapang dan selamat. Tapi kalau buat di rumah, carilah ruang yang luas dan selamat. Jangan buat di dalam bilik, jangan buat dekat dapur yang ada kerusi, meja, alatan tajam dan sebagainya. Jadi itu sahaja untuk pengajaran kita pada kali ini. Anda boleh cuba buat senaman imbangan ni, tapi ingat perlu dipantau dan dilihat oleh orang dewasa. Itu sahaja untuk video pada kali ini. InsyaAllah kita jumpa lagi untuk video akan datang. Like, share dan subscribe. Semoga bermanfaat. Kongsikan video ini sekiranya bermanfaat untuk orang lain juga. Terima kasih. Jumpa lagi untuk video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.